Okey kelas, kamu dah kenal dengan huruf-huruf tadi kan? Kalau setiap huruf itu, cikgu kamu tahu itu adalah satu pemboleh ubah. Cikgu wakilkan dengan huruf kan? X ke, Y ke, apa-apa huruf yang boleh kita wakilkan. Soalnya huruf kecil lah. Okey. So, ini adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia adalah suatu nilai yang kita tak tahu lagi nilai. Jadi, kita wakilkan sebagai huruf. Itu adalah pemboleh ubah. Okey. Sekarang, pemboleh ubah itu boleh diikat dengan satu nombor, betul tak? Dan huruf dan pemboleh ubah pemboleh ubah dan nombor ini sekarang telah diikat bersama-sama. Okey, telah ikat dengan apa? Dia ikat dengan tanda darab. Okey, so ini kita sebut sebagai satu ungkapan 2x. Satu sebutan, bukan ungkapan, satu sebutan. Faham Ini adalah satu sebutan algebra namanya. Okey, lagi contoh lain yang cikgu boleh bagi adalah 3/5. Okey, nombor itu boleh jadi pecahan juga ya. 3/5 cikgu kawinkan dia, kalikan dengan huruf Y katakan sekarang. Sekarang jawapannya akan menjadi 3/5Y. Kali ni tak perlu tulis, tapi kita sedia maklum di tengah-tengah ni mereka sedang berpegang tangan begini. Di tengahnya ada operasi darab. Ini adalah satu lagi sebutan algebra. Ini satu lagi sebutan algebra. Ada banyak sebutan algebra. Setiap kali kita satukan sebutan algebra dengan tambah atau tolak, dia akan menjadi satu. Ini adalah sebutan algebra ya. Sebutan algebra. Okey, sebutan algebra bila disatukan dengan operasi tambah atau tolak, ini kita panggil sebagai satu ungkapan algebra. Faham tak kelas? Okey, secara berasingan satu huruf dan satu nombor diikatkan dengan tanda darab. Okey, kita ikatkan dia. Sekarang kita panggil benda tu sebagai satu sebutan algebra. Okey, benda ni bila kita gabungkan dia dengan tambah atau tolak, kita panggil namanya sebagai ungkapan algebra. Contoh di sini, 2x tambah dengan 3/5y. Ataupun 3/5y tolak dengan 2x. Tengok di sini kita ada dua ungkapan algebra. Okey, dua. Ini nombor 1, ini nombor 2. Okey. Dan tengok dia ditambah atau ada operasi tolak di tengah. Okey. Dan setiap sebutan dipisahkan dengan tambah atau tolak. Ada berapa sebutan algebra dalam ungkapan ini kelas? 1, 2. Dua sebutan algebra dalam ungkapan algebra ini. Bagaimana dengan ini? Ada juga dua sebutan algebra sebab dipisahkan oleh satu tolak. Bagaimana jika cikgu tambah lagi ya? Kita ambil sebutan algebra lain. 2z tambah dengan 0.5y tolak dengan 2/3x. Okey, ini pun adalah satu ungkapan algebra kerana ia telah tengok dipisahkan dengan operasi tambah atau tolak. Setiap satu sebelum dan selepas dikira sebagai satu sebutan algebra. Jadi di sini ada 1, 2 dan 3 sebutan algebra. Faham ya kelas? Jadi jika kita lihat contoh ini, kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra berikut. Tengok sini, ada berapa sebutan dalam soalan ini? Ada berapa sebutan dalam ungkapan ini? 1, 2. Kan cikgu sebut dia dipisahkan oleh tambah atau tolak. Jadi ini 1, di sini 1. Totalnya 2 sebutan algebra. Bagaimana dengan ini? 1, 2, 3. Dia dipisahkan oleh tolak dan tambah di sini ya. Jadi ada 3 sebutan di sini. 1 dan 2. Okey, dipisahkan oleh satu tolak jadi 1, 2, 1, 2, 3 dan 4 sebutan algebra dalam ungkapan yang panjang ini. Faham ya kelas? Dan bilangan yang cikgu sebut ini sekiranya dia kata bilang sebutan, nyatakan berapa sebutan algebra, anda harus kira dan bagi tahu. Tapi di sini dia kata kenal pasti. Maka kamu kena tulislah apakah sebutan di sini m kuasa 2, 2m, ada lagi n, ada lagi 6 di situ. Samalah untuk soalan ini pun sama ya. x/8, 7y. Bagaimana dengan ini? X dan 5X. Bagaimana dengan ini? PQ, 2Q dan 13. Okey. Sekiranya soalan suruh kamu bilang, okey, kamu perlu bilang 1, 2. Tuliskan nombor lah sebagai nombor. 2 sebutan. Ini 3 sebutan. Tetapi jika soalan suruh kamu kenal pasti,
tuliskan sebutannya sebegini. Faham kelas? Okey, mari kita lihat contoh ini. Menarik ya contoh ini. Macam game saja cikgu tengok. Okey, dalam sebutan negatif 3K kuasa 2MN, nyatakan perkali bagi. Okey, dalam soalan begini anda perlu tulis. Apa soalan yang diberi? 3K kuasa 2MN. Betul? Okey, lepas tulis kita akan pisahkan dia. Ini langkah pertama. Langkah kedua kita akan pecah dan tulis balik. K ada berapa kelas di sini? Ada 2 kan? K, K, M, N. Kita tulis begini ya. Okey. Ini pecahan daripada yang atas. Kemudian kita lihat K kuasa 2MN. Dalam sebutan ini dia nakkan perkali. Perkali adalah nombor yang kali dengan inilah. Apa yang dikalikan dengan ini? Itu adalah perkali. So kita ada K kuasa 2 K kuasa 2 MN. Mari kita lihat cara buat sangat senang. Ini adalah soalan kita. Dia nak K kuasa 2. Berapa K? 2K. Jadi kamu potong 2K dalam soalan. Dia nak kita potong M. Dia nak kita potong N. Apa yang tinggal? Negatif 3. Maka ini adalah jawapannya. Senang tak? Apa soalan nyatakan? Dalam sebutan nyatakan perkali. Apa yang kali dengan K kuasa 2MN adalah negatif 3. Itu adalah jawapannya. Senang kan? Mari kita lihat soalan seterusnya. Okey. Sama juga langkah pertama kita akan pecahkan negatif 3K KMN. Tengok sama sahaja seperti tadi. Tapi sekarang dia suruh kita potong negatif, potong M, potong N. Apa yang tinggal kelas? Negatif dah potong dah. Tinggal 3 KK. KK itu adalah K kuasa 2. Selesai. Senang kan? Okey, kita buat yang terakhir. Tulis balik soalan. Kita pecah dan tuliskan supaya senang lihat. Kemudian kita akan potong 3. Kita akan potong K kuasa 2. Maksudnya 2K. Apa yang tinggal? Negatif M, N. Selesai kelas. Senang sahaja kan? Okey, bagi soalan ini, kenal pasti sama ada pasangan sebutan yang berikut ialah sebutan serupa atau sebutan tidak serupa. Apa yang serupa tak serupa ni? Kamu tahu kan? Serupa adalah yang sama, yang tak serupa adalah tak sama. Okey, apa yang perlu sama, apa yang perlu tak sama ni? Itu hanya lihat kepada huruf pemboleh ubah kita. Okey, jangan lihat nombor, hanya lihat pemboleh ubah. Sekiranya di sini XY, di sini pun wajib XY. Okey, jangan lihat nombor ya. Sini XY, sini pun XY. Cantik. Ini adalah sebutan serupa. Okey. Bagaimana dengan ini? Jangan lihat nombor ya kelas, hanya lihat hurufnya. Sini P, sini pun P. Bagus. Sini Q, sini adalah R. Maka ini tidak serupa. Boleh? Bagaimana dengan soalan ini? Sini A bagus, sini pun A. Ada kan? A, ada BB, ada CC. Walaupun kedudukannya terbalik sedikit, tapi masih semua di sini dan di sini hurufnya sama. Okey kelas, bagi yang last ini, okey soalan terakhir ini, negatif 7H dan 6H kuasa 2 seperti biasa. Jangan lihat nombor, hanya lihat hurufnya sahaja, pemboleh ubahnya. Sini H bagus, sini pun H, tetapi H ini ada kuasa 2. Sini kuasa 2, sini tak ada kuasa 2 kan? Cikgu kata sebiji kena serupa. Sini H sahaja, sini H kuasa 2, maka kita tak boleh terima. Sekiranya sini ada kuasa 2 tadi ataupun sini hanya H, kita boleh terimalah. Okey kelas, kita masuk yang seterusnya. Bagaimana anda menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra. Lihat contoh ini, permudahkan setiap yang berikut. Okey, kita ada 3x tambah 5y tambah dengan 8x tolak y tolak 9. Okey, di sini senang sahaja macam mana kita nak buat. Kita perlu tanggalkan kurungannya dahulu. Tengok di depan tiada apa-apa, maka tanggalkannya sebegitu saja. Okey, jika di hadapan kurungan tak ada apa-apa, tanggalkan saja kurungan di yang melingkupi nombor-nombor inilah. Okey, tetapi di sini di depannya ada tambahkan, maka pastikan di hadapan setiap nombor ada simbol. Di sini ada tolak, di sini ada tolak, di sini perlu letak satu positif di situ. Okey. Di sini pun samalah sebenarnya. Depannya ada nombor, ada simbol, di sini tiada simbol. Anda letak sendirilah. Okey kelas? Boleh ya? Di sini kamu perlu darab masuk. Ini kita ulang kaji balik penambahan integer yang hari tu dalam topik 1 kita pernah belajar. Cikgu ulang sedikit lagi. Tambah-tambah mukanya serupa.
Okey, mukanya serupa. Positif, mukanya serupa. Jawapan akan jadi positif. Negatif, mukanya serupa juga, maka jawapannya adalah positif. Yang mana muka yang serupa, kembar seiras yang sama, comel cikgu suka, maka cikgu positifkan itu. Okey, yang mana muka tak sama adalah negatif, muka tak sama adalah negatif. Faham? Senang je. Muka tak sama terus kamu negatifkan, kalau muka sama kamu terus positif. Okey, jadi sini 3x tambah 5y. Ini jika anda lihat positif dan positif, tengok muka yang sama maka menghasilkan positif. Kamu sedang buka kurungan lah. Bila kamu buka kurungan, kamu perlu darab masuk dulu, baru kamu boleh buka. Tulis 8x, kemudian yang seterusnya positif dengan negatif, muka berlainan, terus tolak. Ini pun muka berlainan, terus kamu tolak. Dah tertanggal semua kurungannya. Sekarang kamu harus samakan keluarga mereka. Ini adalah keluarga 3x. Okey, cari lagi mana keluarga x di sini. Tengok di sini, nampak tak? Bila kamu nak bawa bersama simbol yang di hadapannya. Tambah 8x, kita nak tulis di hadapan. Dah tulis yang tu, tak ada lagi dah x, kita pergi kepada y pula. Bila bulat bersama dengan simbol di hadapannya. Bawa ke sini. Kemudian kita ada negatif y. Kemudian kita ada satu nombor di belah sini. Okey, faham ya? Jangan lupa sama dengan di hadapan. Okey, sekarang kita ada 3 x-ray tambah 8 x-ray. Sama dengan berapa? Kalau tak reti, kamu boleh tekan kalkulator. 3 tambah 8. Jangan tekan x dalam kalkulator. Okey, just kamu tekan nombor sahaja. Sebelah siapa? Keluarganya nama apa? Nama X. Okey, hanya keluarga yang sama boleh ditambah atau ditolak bersama. Okey, keluarga orang lain kamu jangan sentuh. Ini buat secara berasingan. Kemudian kita ada tambah 5 tolak. Sini tak ada nombor kan? Takkan kamu nak tekan Y dalam kalkulator. Letak sendiri sebagai nombornya 1. Okey, jadi tambah 5 tolak 1. Tolak 1. Jawapannya adalah 4. Okey, 4 ni apa? Tiada simbol di hadapan, maka ada tambah. Kamu letak sendiri. Okey, jika tiada simbol di hadapan, letak sendiri sebagai tambah. Jika tiada nombor di hadapan, letak sendiri sebagai 1. Yang lain-lain tak boleh ya. Dan negatif, tolak 9 ni tak ada kawan. Jadi turunkan sahaja. Dah selesai soalan ini. Senang kan kelas? Kita lihat soalan seterusnya. 12 mn, cikgu tulis balik 12 mn tolak 4 pi tambah dalam kurungan. Okey, anda boleh lihat ya. Sekarang kita nak tanggalkan kurungan. Sebelum tanggalkan kurungan, kita perlu letak tambah di hadapan setiap nombor yang tiada simbol. Okey, mana lagi tiada simbol? Ini kan? Okey, sekarang kita nak tanggalkan kurungan. Di hadapan ini tiada apa-apa. Maka senang. Nombor pertama dalam kurungan pertama senang. Kamu tanggalkan sahaja seperti sedia ada. Tak perlu buat apa sebab di hadapannya tiada apa-apa. Okey, tetapi di sini jika di kurungan ini di hadapannya ada 1 tambah di sini kan. Jadi kamu perlu darab masuk dahulu. Okey, tengok sama muka jadi tambah, sama muka jadi tambah. Okey, ini berlainan muka, tolak. Ini pun berlainan muka, tolak. Ini sama muka. Betul? Betul tak kelas? Sama muka kan? Kalau sama muka, kita tambah. Cikgu harap kamu faham apa benda cikgu merepek sama muka, lain muka. Okey, cikgu sangat-sangat berharap kamu faham apa yang kita sedang bercakap ni. Okey, jika kamu tak faham, kamu boleh komen di bawah. Mungkin cikgu akan buat komen video seterusnya secara lebih detail. Okey, sekarang kita nak cari kaum kerabat yang sama. Tengok di sini ada tambah 12 mn. Cari balik. Okey, dah tulis, kita circle atau kita potong. Baru kita tak confuse. Okey, kita tak keliru. Cari balik mana kaum kerabat. mn. Sini, mn. Okey, circle bersama dengan simbol di hadapan. Tolak 10 mn. Dah tulis Ada lagi tak mn? Tiada. Terus pergi kepada huruf yang seterusnya. Negatif 4pi. Dah tulis. Mana lagi keluarga pi? Ini tambah 7pi. Tulis. Kemudian kita ada tolak pi. Tulis. Faham kelas? Kemudian kita ada tambah 6. Kita ada tambah 2. Selesai. Sekarang kita nak selesaikan untuk keluarga mn sahaja. Yang lain jangan sentuh. Ini keluarga pi, ini keluarga nombor. Jangan sentuh. Kita nak mn sahaja. Apa jawapannya? Kita lihat. Tambah 12. Tolak 10. Jawapannya adalah 2.
Tanpa sebarang simbol, kamu letak positif 2 dan tulis balik sebagai apa nama kaum kerabat dia, MN. Okey, sekiranya tak letak tambah pun tak apa ya, positif di hadapan tidak mengapa. Sekarang kita nak tekan kalkulator untuk huruf P, keluarga P. Tengok di sini tiada nombor ya untuk P ni, jadi kamu letak sendiri sebagai 1. Tak letak, terus tekan pun boleh. Tolak 4, okey, tolak 4 tambah 7. Ini tolak ke tambah? Tolak kan? Tolak 1. Tolak 1. Jawapannya adalah 2. 2 tiada apa-apa simbol, kita letak sebagai positif di situ. Okey, dah selesai sampai sini. Sekarang 6 tambah 2 adalah 8, letakkan positif. Dah selesai kelas. Cikgu harap kamu faham soalan-soalan yang kita baru buat ini. Okey, soalan seterusnya, permudahkan. Permudahkan sangat senang. Okey, tengok M. Dia kali kan? Ada M, berapa M di sini? Kita tuliskan M dahulu. Jawapannya ada berapa M? 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan tulis kuasa 4. Selesai. Itu sahaja. Okey, bayang-bayang dengan soalan ni, tengok ini dan ini sama kan, serupa kan. Jadi kita tulis sekali X tambah 7, ada berapa kali dia berulang? 2 kali. Jadi kita tulis sebagai kuasa 2. Selesai. Bagaimana dengan yang ini? P tolak Q, P tolak Q, P tolak Q. Kita tulis balik sekali, ada berapa kali dia berulang? 1, 2, 3. Kuasa 3. Selesai. Dan ada lagi soalan. Oh, dah tak ada dah. Bagus. Kita akan lihat contoh 10 sekarang. Tulis setiap yang berikut dalam bentuk pendaraban berulang. Tengok di sini, X tambah 4Y kuasa 2. Pendaraban berulang maksudnya kita tulis balik. Berapa kali dia berulang? 2 kali kan? Kita tulis balik kat situ 2 kali. Selesai. Okey, bayangkan dengan soalan B ni, 9P tolak Q dalam kurungan, berapa kali dia berulang? 3 kali kan? Tulis benda yang sama 3 kali, maka selesailah. Itu adalah jawapan yang dikehendaki. Faham kelas? Sangat senang kan? Okey, kita lihat contoh 11 pula. Permudahkan 3AB kuasa 2 kali dengan 4A kuasa 3B. Kita tulis 3AB kuasa 2 kali 4A kuasa 3B. Okey, bagi soalan ini, apa yang kita harus buat adalah kamu perlu darab nombor. Dia nak kamu darab kan? Okey, kamu ambil nombor dan nombor kamu darab dahulu. 3 kali 4 adalah 12. Semua setuju ya? 12. Kemudian kita lihat A. Kita bagi kuasa untuk semua yang tak ada kuasa. Tengok sini, A tak ada kuasa kan? Ada berapa je kat sini? 1 je. Kamu tulis sebagai 1. Okey, ini dah ada kuasa, ni ada kuasa, ini tak ada kuasa. Kita tulis sebagai 1. Siapa yang tak ada nombor, kita bagi nombor 1. Jangan bagi nombor selain daripada 1. Okey, sekarang kita tuliskan A. Okey, sebab dia darab, kita perlu tambah semua kuasa dia. Ada berapa kuasa bagi A? 1 dengan 3. 1 tambah 3 adalah 4. Setuju kelas? Okey, next kita ada huruf B. Sini ada 2, sini ada 1. 2 tambah 1 adalah 3. Dah habis pun soalan ini. Senang je kan? Contoh 12 pula, dia suruh kamu permudahkan juga. 2, okey, kita tulis balik. Bahagi, cikgu akan tulis sebagai pecahan. 5M kuasa 2, N kuasa 3. Kalau Tadi soalan kali darab kita tambah kuasanya. Sekarang soalan bagi bahagi kita akan tolakkan kuasa. Nanti cikgu akan tunjuk. Sebelum itu 20 bahagi 5. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 4. Okey? Faham ya? Kita tuliskan sebagai 4. Kalau nak senang kamu tak dapat lihat apa yang cikgu sedang sebut, kamu boleh pecah dan tuliskan M. M ada berapa? 4 kan? Kamu tulis 4 kali. Okey, N ada berapa? N ada 2. 1, 2 kali. Perkan, M ada 2, N ada 3. Okey, kalau kamu tak dapat lihat apa yang cikgu sedang sebut, kamu boleh pecah dan tuliskan. Kita potong semua yang serupa. Dah habis M, kita pergi kepada N, kita pergi kepada N. Semua yang tinggal kita bulatkan dan tulis jawapan terakhir. M kuasa 2 di atas dan N sahaja di bawah. Orang atas kamu tulis di atas, orang bawah kamu tulis di bawah. Sekiranya pandai-pandai pergi tulis kat sini, kamu akan dapat salah. Okey, apa yang tadi cikgu sebut yang tambah kuasa tolak kuasa tu? Kalau kali, cikgu bagi tahu kamu akan tambah kuasa kan? Kalau bahagi kamu akan tolak. Yang atas ni 4, kamu tolak dengan 2. Okey, MM kan? MM 4 tolak 2 dapat 2. Sama tak 2? Betul. 2
tolak dengan 3, kamu akan dapat berapa? Tak dapat fikir. -1. Macam mana? Cikgu akan tunjuk di sini. Tengok sini, -1. Negatif itu menunjukkan, okey, 1 itu berada di bawah. Di sini, -1. N itu berada di bawah. Kalau susah kamu nak faham, kamu buatlah begini ya. Senang saja nak tulis. Okey, kita dah sampai ke contoh terakhir buat topik ini. Permudahkan juga soalannya. 21XY kali 6X bahagi, cikgu akan perkan dengan 14 Y kuasa 3Z. Cikgu akan terus nak pisahkan Y dan Z. Okey, sekarang kita akan potong apa yang boleh kita potong. Kalau kamu tak reti potong kan, kita potong huruf sahaja dahulu. Y kita dapat potong. X atas bawah tak ada. Jangan pandai-pandai potong di sebelah ya kelas. Atas bawah sahaja yang boleh dipotong. Z tak ada. Okey, ini semua tak ada dekat atas. Kamu tak boleh buat apa, kena tulis seperti sedia ada. Nombor, cikgu tak reti lah nak potong. Tak apalah, kamu tengok sini. Kita buat kalkulator. 21 kali dengan 6 dapat 126 di atas. 126 di atas dan di bawah 14 kan. Bawah tinggal berapa sini? Y nya berapa? 2. X tinggal 2. Okey, nombor ini tengok masih boleh kecilkan tak? 126 per dengan 14. 126 per itu kita boleh tekan APC ni ya. 14. Berapa jawapannya? 9. Jadi jawapannya adalah 9. X kuasa 2 di atas. Yang di bawah kekalkan di bawah. Jangan pandai-pandai bawa naik atas seperti yang cikgu sebut tadi. Okey kelas, faham ya? Jadi ini adalah contoh terakhir buat kamu. Dan ini adalah rumusan bagi topik ini ya. Topik 5, ungkapan algebra. Apa itu pemboleh ubah? Pemboleh ubah adalah satu huruf. Kamu wakilkan dengan satu huruf. Itu adalah satu nilai yang masih belum kamu ketahui. Jadi kamu wakilkan dengan huruf. Ada dua jenis pemboleh ubah, satu adalah yang tetap, satu adalah yang berubah. Okey, berubah maksudnya dia berubah mengikut masa, tetaplah. Okey, dan sebutan adalah satu nombor dengan satu huruf. Kamu kalikan bersama, itu akan menjadi satu sebutan. Okey, kalau sebutan serupa, pemboleh ubah dia sama. Okey, kalau sini X, sini pun X. Kalau sini X kuasa 2, sini pun X kuasa 2. Kalau tidak serupa, semua tak serupa. Kalau sini 2X, sini pun kalau kamu bagi 8X, itu dah jadi serupa. Jadi kamu bagilah huruf pun kamu kena ubah, nombor pun kalau ubah tak apa. Yang penting serupa tak serupa ni adalah huruf dia. Okey, huruf kalau sama dan kuasanya sama, pemboleh ubahlah maksud cikgu huruf tu. Kuasa sama, huruf pun sama, maka itu adalah serupa. Kalau hurufnya berbeza ataupun kuasa bagi huruf walaupun sama, kuasa berbeza. Sini kuasa 1, situ kuasa 2 atau kuasa 3. Dah jadi tidak serupa. Kemudian kita lihat penambahan dan penolakan, okey. Dan kita lihat pendaraban dan pembahagian. Kan? Cikgu harap kamu dah faham topik ini. Cikgu akan tamatkan topik ini di sinilah. Okey? Terima kasih kelas. Jumpa lagi dalam topik seterusnya. Bye.